dengar perkataan ini, apa yang ada terfikir dalam pemikiran anda? Untuk pengetahuan semua, buku teks merupakan satu sumber ilmu yang digunakan oleh para guru di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, ia juga merupakan wadah dalam penyampaian ilmu. Seterusnya, bahan pengajaran dan pembelajaran yang kandungannya disediakan mengikut keperluan dan penekanan pihak berkuasa pendidikan sesuatu tempat. Selain itu, konsep buku teks juga ialah menterjemah kurikulum dalam bentuk bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan keperluan pengguna. Selain itu, kandungan buku teks mestilah berupaya memberi motivasi kepada murid-murid untuk terus menimbulkan rasa keseronokan membaca. Semakin banyak membaca buku teks, murid-murid dapat merasakan peningkatan diri dari segi aspek penguasaan ilmu, kemahiran, sosio-budaya, nilai dan percaya diri. Teks digunakan sebagai sumber maklumat di dalam mata pelajaran atau bidang tertentu. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa buku teks ini mencerminkan nilai masyarakat, harapan dan cita-cita sesebuah negara. Kandungan buku teks. Kandungan buku teks yang betul dan tepat mengikut pendidikan berdasarkan sumber rujukan yang berbawah bagi mata pelajaran. Kandungan buku teks dipilih, disusun dan disesuaikan mengikut tahap keperluan mata pelajaran. Buku teks juga merangkumi aspek-aspek intelek, rohani dan emosi pelajar bagi melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia. Buku teks adalah untuk memenuhi kehendak, program dari sudut sukatan dan gaya sukatan pelajarannya. Mencukupi objektif pelajarannya, mencukupi untuk membantu guru menjelaskan konsep atau prinsip asas pelajaran, mengambil kira asas pelajaran, pencapaian murid mengandungi maklumat dan fakta yang betul, tepat dan terkini serta mengandungi persembahan bahan yang kritik dan menarik. Apakah yang anda faham tentang reka bentuk buku teks? Reka bentuk adalah plan tersusun yang merangkumi konsep reka sesebuah buku teks. Selain itu, format persembahan pada keseluruhan buku teks hendaklah terancang, berfungsi, jelas, ramah pengguna serta mudah. Hendaklah digunakan secara optimum di samping mengambil kira ruang membolehkan pembaca merehatkan mata atau rest eyes. Samping itu, reka bentuk yang baik dapat memandu mata pembaca membaca mengikut urutan dalam sesuatu terbitan dan membezakan bahan-bahan utama dan bahan-bahan sekunder. Reka bentuk merupakan faktor yang penting dapat membezakan sesuatu terbitan dengan terbitan yang lain. Asas reka bentuk buku teks merangkumi falsafah, psikologi, sosiologi, teknologi, pedagogi dan penilaian. Selain itu, urutan kesinambungan, integrasi, imbangan, skop, kontra, tekan, perkadaran dan mudah juga merupakan prinsip asas reka bentuk buku teks. Terdapat 3 aspek penting dalam reka bentuk buku teks. Yang pertama, reka bentuk pakej buku teks sekolah rendah perlu mengambil kira jenis buku dan tahap umur. Lazimnya, reka bentuk buku teks sekolah rendah lebih mudah dan tidak terlalu padat dengan teks. Yang terakhir, reka bentuk pakej buku teks sekolah menengah lebih kompleks dengan memuatkan lebih banyak teks dan maklumat tambahan. Prinsip asas reka bentuk buku teks. Menurut falsafah, hasil pemikiran yang mempertimbangkan pelbagai soalan daripada pelbagai sudut dan melihat gambaran besar yang menyentuh persoalan tentang pendidikan yang dihasilkan. Psikologi pula, kajian saintifik mengenai tingkah laku dan proses mental dan bagaimana memahami manusia melibatkan fizikal, mental, perwatakan individu, emosi pembelajaran dan motivasi. Menurut psikologi pula, kajian saintifik tentang masyarakat daripada pelbagai sudut melibatkan interaksi sosial dan organisasi. Manakala, daripada teknologi pula, satu konsep yang luas melibatkan ilmu pengetahuan dan cara teknikal
yang diaplikasikan oleh manusia untuk meningkatkan tahap persekitaran seperti manusia menggunakan sebarang alat dan sistem untuk menjadikan hidup lebih baik, kreativiti dan produktiviti. Menurut pedagogi pula, kajian mengenai kaedah dan prinsip mengajar meliputi proses pengajaran dan pembelajaran, pengurusan bilik darjah, organisasi sekolah dan juga interaksi antara guru dan pelajar. Menurut penilaian pula, cerminan nilai masyarakat, harapan dan cita-cita sebuah negara. Jadi, apakah kepentingan buku teks? Yang pertama, dapat menjadi sumber maklumat utama kepada murid sebelum mereka menggunakan sumber lain seperti internet atau buku rujukan. Guru boleh menggalakkan penggunaannya menerusi pemberian tugasan yang memerlukan murid mencari jawapan dalam buku teks. Yang kedua, buku teks memudahkan guru dalam menyediakan bahan untuk proses PDP kerana terdapat sukatan pelajaran yang telah ditetapkan. Terdapat latihan, soalan serta ulang kaji dalam buku teks yang boleh dijadikan bahan pengajaran yang berkesan. Okey, yang ketiga, buku teks dapat bertindak sebagai bahan rujukan yang menarik dan teratur penghasilannya. Hal ini disebabkan buku teks dikarang oleh penulis yang berpengalaman serta pakar dalam bidang masing-masing. Ilustrasi seperti gambar atau peta dalam buku teks dapat meningkatkan kefahaman murid dengan mudah. Kepentingan yang seterusnya ialah buku teks dapat meningkatkan mutu pembelajaran berkesan secara seragam. Para guru dapat memanfaatkan buku teks yang sama dimiliki oleh semua murid. Oleh sebab penggunaan sumber yang sama, proses PDP dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai objektif pembelajaran yang dikehendaki. Kepentingan terakhir buku teks iaitu dapat meringankan beban kewangan ibu bapa daripada membeli buku teks. Kerajaan telah menyalurkan bantuan buku teks percuma kepada pelajar sekolah melalui skim pinjaman buku teks SPBT. Justru ia merupakan satu program yang sangat membantu murid daripada terkecuali dalam sesi persekolahan. Belakangan ini, terdapat pelbagai isu yang telah timbul berkaitan dengan buku teks. Antaranya ialah tidak mencabar pemikiran, tidak memenuhi sukatan pelajaran dan yang terakhir adalah tidak mengikuti perkembangan semasa. Sebagai contoh, menurut Ahmad 1997 dalam penilaian buku teks pendidikan agama Islam tingkatan 1, 2 dan juga 3, terdapat pelbagai isu yang telah timbul. Antaranya adalah yang pertama, tiada sebarang objek sokongan di dalam buku teks tersebut. Yang kedua adalah taburan subkategori dan jenis isi yang tidak seimbang. Yang ketiga adalah penekanan yang berbeza antara isi dan juga ilustrasi. Dan yang terakhir adalah isi pelajaran lebih banyak menggunakan bentuk perenggan. Menurut Mala Nararajan 1998 pula, isu buku teks timbul apabila pelajar sendiri menghadapi masalah untuk memahami buku teks tersebut. Selain itu, kekurangan latih tubi, contoh dan tidak sesuai dengan objektif pembelajaran. Dan yang terakhir adalah buku teks tidak banyak membantu dalam menyelesaikan masalah pembelajaran para pelajar. Antara isu lain yang berkaitan dengan buku teks adalah buku maya. Pengenalan buku maya seperti e-buku telah mencetuskan pelbagai isu dalam konteks buku teks. Yang kedua adalah bahan. Bahan merujuk kepada maklumat yang terkandung di dalam buku teks yang sudah ketinggalan zaman atau tidak relevan dengan perkembangan semasa pada masa kini. Hal ini telah menyebabkan pelajar kurang berminat untuk membaca buku teks. Yang ketiga pula adalah konten. Konten merangkumi pertanyaan mengenai kandungan apa yang sepatutnya ada di dalam buku teks tersebut. Hal ini termasuklah pandangan, sejarah dan nilai masyarakat di dalam buku teks tersebut dalam memenuhi standard pendidikan yang sesuai dengan kepelbagaian agama budaya dalam masyarakat di negara kita. Yang keempat pula adalah demokrasi. Demokrasi mencakupi pertanyaan sejauh mana kebebasan pendapat diakui dalam proses pembuatan buku teks tersebut dan bagaimana pandangan tersebut tercermin dengan adil. Dan yang kelima pula adalah kos. Kos buku teks yang tinggi boleh menjadi beban kepada para pelajar dan keluarga, terutamanya mereka yang kurang berkemampuan. Keenam adalah isu beban.
berat fizikal buku teks boleh menjadi beban fizikal yang besar bagi seseorang pelajar. Hal ini boleh menimbulkan masalah kesihatan seperti masalah belakang dan juga keletihan. Dan yang terakhir adalah budaya membaca. Budaya membaca yang kurang diutamakan dalam masyarakat kita pada hari ini telah menyebabkan kurangnya minat membaca di dalam kalangan pelajar. Hal ini telah menjejaskan kemahiran literasi mereka sendiri. Kesimpulannya, pelbagai pihak terutamanya Kementerian Pelajaran itu sendiri seharusnya tidak memandang enteng tentang isu ini. Langkah-langkah perlu diambil bagi mengatasi isu buku teks ini. Kementerian Pendidikan KPM melaksanakan 7 ketetapan serta perincian bagi menangani isu beg berat yang dihadapi murid sekolah secara menyeluruh. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin berkata, antara ketetapan itu adalah menyediakan loker di sekolah rendah, penyusunan semula jadual waktu serta kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Banyak perbincangan di luar sana berkaitan dengan penyediaan loker di sekolah. Dan KPM telah memperincikan perkara ini dan telah membuat ketetapan bahawa kita akan menyediakan loker untuk murid tahap 1, iaitu murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah yang mempunyai 2 sesi. Di sekolah 1 sesi, mereka boleh menyimpan buku yang tidak perlu dibawa balik ke rumah di dalam laci meja mereka. Pelaksanaan itu akan melibatkan 10,662 kelas dengan 323,186 orang murid dengan anggaran fasa pertama RM37.3 juta. Bagi fasa kedua pula, penyediaan loker akan diperluaskan kepada murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi dan dijangka dilaksanakan tahun depan. KPM juga memberi kelonggaran kepada pihak sekolah untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu, namun perlu dihadkan kepada 3 hingga 4 mata pelajaran sehari. Ketetapan ketiga ialah setiap buku latihan hendaklah tidak melebihi 80 muka surat. Buku kerja juga hanya boleh digunakan sebagai bahan rujukan atau bahan ulang kaji di luar waktu pengajaran dan pembelajaran PDP. Ketetapan kelima ialah penerbitan baru buku teks dalam format digital secara berterusan. Keenam pula ialah guru digalakkan menggunakan pendekatan PDP berpusatkan murid iaitu pembelajaran bertema, modular, pembelajaran berasaskan projek, simulasi amali atau pembelajaran terbeza. Akhir sekali, KPM akan bekerjasama dengan JAKIM dari aspek penyelarasan uniform agar murid diberi kelonggaran untuk memakai uniform sekolah masing-masing semasa sesi persekolahan kafal. Bagi memastikan setiap pendekatan dilaksanakan sebaiknya bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan isu beg berat, KPM akan memantau rapi pelaksanaan semua pendekatan yang ditetapkan oleh sebuah pasukan petugas yang akan melaporkan secara berkala pelaksanaan inisiatif berkenaan. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Boleh tak saya nak tanya kat awak satu soalan? Boleh. Soalan kami ni senang je berkaitan buku teks. Ya, silakan. Okey, sebelum tu boleh saya tahu nama awak dan awak dari fakulti mana? Nama saya Luqman Hakim bin Yahya. Saya dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Okey, sekarang ni kan kita semua tahu budak-budak sekolah rendah dan sekolah menengah, dua-dua sekolah ni menggunakan buku teks. Ya. Okey, apa yang saya nak tanya dekat awak, apa isu yang selalu kita kaitkanlah dengan buku teks ni? Pada pendapat saya, isu yang selalu menjadi rebutan ataupun selalu yang hangat diperkatakan adalah berkenaan dengan buku teks yang dibawa, yang mana dia membebankan para pelajar. Para pelajar terpaksa membawa beg di mana dalam beg tu terdapatnya buku teks yang banyak. Jadi ia membebankan para pelajar lah untuk membawanya ke sekolah. Okey, lagi apa lagi pendapat awak? Macam banjir ke apa, adakah itu merupakan salah satu faktor juga? Itu juga merupakan faktor di mana kalau jika berlakunya banjir, semestinya akan merosakkan buku-buku para pelajar, kerana buku SPPT ini merupakan buku pinjaman, bukannya buku hak milik pelajar. Jadi jika benda yang melibatkan pinjaman ni, jika berlakunya kerosakan, jadi para pelajar terpaksa membayarkan semula. Okey.
Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Okey.